Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Saiful Hazran Hafifi dan saya akan membentangkan tentang nasionalisme. Dan nasionalisme ini adalah semangat cintakan negara bangsa yang ekstrim lah, yang amat mementingkan bangsa sehingga mengabaikan agama. Tetapi pada kebaikannya ada 3 kebaikan. Antara kepentingan semangat nasionalisme ini adalah dalam kalangan masyarakat ialah mewujudkan rakyat mempunyai semangat nasionalisme itu yang saling bekerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain. Yang kedua, individu yang mengamalkan semangat nasionalisme ini dapat membentuk jati diri yang kukuh, dan individu ini mempunyai jati diri yang kukuh dapat meningkatkan potensi kecemerlangan diri demi negara yang tercinta. Jika seseorang mempunyai jati diri yang baik, mereka dapat menguruskan masa dengan aktiviti yang berfaedah. Dan yang ketiga, mengekalkan keamanan negara. Dengan itu negara akan terus berada dalam keadaan aman dan damai tanpa memikirkan perbezaan sentimen perkauman. Keamanan negara akan terus terjamin. Sebagai contoh, kekacauan yang berlaku di negara-negara luar seperti Rohingya, Afghanistan, Filipina dan negara luar yang lainnya menyebabkan telah memporak-perandakan keamanan negara. Tetapi berbeza pada pandangan Islam. Pada pandangan Islam tidak ada istilah kedaulatan rakyat di dalam Islam kerana manusia tidak diberikan hak oleh Allah SWT untuk menggaris serta menentukan perundangan mereka sendiri, kecuali yang tidak dinyatakan serta digariskan oleh Allah SWT untuk maslahat dalam kehidupan mereka. Mengenai kesetiaan kepada negara pula, Islam tidak mengizinkan tindakan manusia dalam memberikan kesetiaan kepada negara sekiranya negara tersebut tidak melaksanakan syariat Allah SWT dan menjadikan undang-undang serta peraturan kafir sebagai panduan dan cara hidup mereka. Islam juga tidak dapat menerima fahaman nasionalisme ini kerana mereka menyatakan bahawa perbezaan antara seseorang manusia dari yang lainnya bukanlah kerana agamanya, tetapi tempat lahir, tanah air, bahasa dan bangsanya. Kerana Allah SWT hanya mengiktiraf Islam sebagai agama yang diterima dan diredai oleh Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Walaupun begitu, Islam tidak pernah memaksa manusia yang belum beriman untuk memeluk Islam. Bahkan Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk menganuti ajaran agama mereka. Islam juga amat menentang keras fahaman ini kerana mereka meletakkan kesetiaan itu berpusat kepada tanah air sahaja. Maknanya mereka tolak agama. Ini bermakna kesetiaan kepada Tuhan, agama, kepercayaan, ideologi dan sebagainya adalah tertakluk bawah kesetiaan kepada bangsa dan negara. Tidak ada kesetiaan dapat melebihi kesetiaan nasionalisme ini, dan sekiranya sentimen agama bertentangan dengan sentimen nasionalisme ini, sentimen agama tidak boleh diikuti dan tak boleh diguna pakai. Bagaimana ideologi ini dapat mempengaruhi generasi muda? Ketika zaman Turki Uthmaniyah, lahirnya puak-puak pro-barat, mereka meniupkan semangat nasionalisme ini kepada pemuda-pemuda Turki. Jadi tertubuhnya pemuda-pemudi Turki ini yang bersemangat nasionalisme, yang bersemangat cintakan bangsa dan negara. Tetapi agenda yang mereka niatkan adalah untuk menjatuhkan Turki Uthmaniyah itu sendiri. Mereka cuba meniup semangat nasionalisme ini adalah ke dalam wilayah-wilayah Islam ketika itu, dan mulanya semangat bersuku-suku antara wilayah-wilayah Islam, dan jatuhlah Islam di Andalusia. Kemudian mereka cuba meniup semangat ideologi ini juga kepada 3 wilayah yang mereka tumpu, iaitu Mekah, Madinah dan Turki. Maka lahirlah kumpulan Turki muda yang mana mereka ini pro-barat. Mereka ini dijadikan boneka untuk menjatuhkan kepimpinan Turki Uthmaniyah, iaitu ketika itu Sultan Abdul Hamid II. Apabila jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah, gerakan nasionalisme ini ada dekat Arab pula, berada di Arab. Pemuda-pemuda Arab ini cuba untuk memisahkan negara Arab dengan Turki itu sendiri. Ianya terjadi kerana semangat nasionalisme ini yang cintakan bangsa sehingga mengabaikan agama. Maknanya diorang pentingkan sangat bangsa sehingga diorang lupa perpecahan itu adalah perkara yang bahaya dan amat ditegah dalam Islam.
Daripada itu, banyaklah wilayah-wilayah Arab yang mengikut dan membangun negara sendiri. Jadi peranan kita untuk membendung keburukan ideologi ini, kita sebagai umat Islam yang memahami keburukan ideologi ini perlulah menerangkan kepada masyarakat apa itu nasionalisme yang sebenarnya. Menerangkan kepada mereka semangat yang perlu ada pada diri masyarakat dalam mencintai negara adalah patriotisme, bukan nasionalisme yang terlalu ekstrim kepada cintakan bangsa sehingga mengabaikan kepentingan undang-undang dan agama. Kepada penceramah-penceramah dan juga golongan-golongan intelek ini perlu menjalankan tanggungjawab mereka dalam memahamkan masyarakat perbezaan nasionalisme dan patriotisme, supaya mereka dapat menerima kenyataan dari golongan intelek dan penceramah-penceramah ini yang nasionalisme ini adalah perkara yang boleh menjatuhkan negara dan bangsa dan juga negara yang berbilang bangsa. Apabila negara itu berbilang bangsa, kita ada semangat nasionalisme ini, semangat berbangsa-bangsa, semangat bersuku-suku, kita akan banyak terjadinya isu perkauman, sanggup bertumpah darah untuk mempertahankan bangsa. Jadi daripada itu saja daripada saya. Itu saja daripada saya, Muhammad Iqbal bin Saiful Hazlan Hafifi di 1931184 untuk ideologi nasionalisme.